dua orang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Seorang nama Huzaifah dan seorang nama Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Kata keduanya ni, Nabi SAW bersabda tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, yang kata hari kiamat tu, dia ada satu proses kita akan berjalan di atas titian sirat. Nabi kata wa tursalul amanah war rahim. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala dia hampakkan kepada kita titian sirat, yang mana kita nak berjalan atas titian sirat. Di bawahnya itu Nabi kata Allah Ta'ala letak dua api neraka Jahannam. Kita berjalan atas titian sirat, Tuhan hampak dekat kita, bawah tu Tuhan letak dua kawah besar, iaitulah api neraka Jahannam, yang api dia tu duk menggelegak dan mengeluarkan suara yang begitu menyeramkan, duk bunyi daripada bawah tu. Dan kata Nabi SAW, lepas daripada Allah Ta'ala dia hampak kepada kita titian itu, Tuhan juga dia menghamparkan amanah war rahim. Sebelah kanan ni dia letak amanah, sebelah kiri dia letak silaturahim. Sebelah kanan amanah, sebelah kiri silaturahim, yang akan membantu kita waktu kita nak berjalan, duk meniti pelan-pelan atas titi itu. Kiri kanan ni lah akan bantu kita. Kalau kita atas dunia, Tuhan bagi amanah, kita dapat menyelesaikan amanah, maka kita boleh berpaut kepada amanah. Kalau kita nak jatuh belah kiri, kurang-kurang kita boleh duk tampan tangan kita kepada silaturahim. Silaturahim ni apa makna tuan-tuan? Makna dia hubungan darah. Adik-beradik jangan duk berpecah, ibu ayah jangan duk bergaduh, dengan anak-anak jangan duk masam muka dan sebagainya. Yang ni nama dia silaturahim. Takat benda hak kecil-kecil yang boleh selesai buang. Takat benda kalau hak besar-besar kita duk fikir ni tak boleh nak bawa kepada akhirat, merugikan akhirat kita, bagi selesai cepat-cepat ketika mana duk hidup lagi. Kita tak mau disebabkan benda kecil, kita tak mau disebabkan benda dunia ni kita bergaduh adik-beradik. Dia putus pi saudara apa semua ni, dia putus pi darah dan sebagainya. Takut nanti waktu kita berjalan atas titian sirat, kita kalih-kalih belah kiri, tak ada tempat kita nak paut kalau kita jatuh. Waktu tu barulah dia main berasa menyesal. Kalau dulu aku tak bergaduh dengan adik aku, dulu aku tak bergaduh dengan kak aku tak bergaduh dengan mak aku tak bergaduh dengan ayah aku apa semua, hari ni silaturahim tu boleh tolong aku. Tapi menyesal waktu kita berjalan atas titian sirat, dia tak bagi apa makna dah. Menangis air mata darah sekalipun tak boleh mengembalikan kita untuk atas dunia. Kita nak picum tangan mereka, kita nak hulur tangan minta maaf, dia bukan masa dia dah waktu tu. Dengar hadis ni bagi elok-elok, tang mana boleh perbetul bagi cantik. Sebab kita bukan nak hidup selamanya atas dunia, kita nak pergi ke akhirat. Dunia ni sementara kat kita. Mungkin hari ni kita ada, esok kita dah tak ada. Mungkin hari ni ada orang hak kita duk bergaduh, esok mungkin dia pun dah tak ada. Jangan anggap selesai. Bila dah tak ada atas dunia ni, jangan anggap selesai. Sebab benda dunia kita akan bawa ke akhirat, yang itulah yang akan kekal. Dia tak pergi ke mana dah. Dan kata Nabi lagi, wattaqumani janabatay sirati yaminan wasyimala. Di samping tu juga, di kiri kanan tu juga, Allah Ta'ala menjadikan kepada kita, dia ada kalalib, dia ada cakok kiri kanan ni yang duk cakok kita. Di samping kita nak berpaut kepada amanah dan silaturahim, hak cakok tu pun lagu duduk nak kaut kita, nak tarik kita bagi kita jatuh ke bawah dalam api neraka Jahannam.
Nabi kata fayamurru awwalukum kalbarq. Dalam ramai-ramai manusia yang akan lintas itu, mula-mula satu golongan hak mula-mula ni dia naik atas titian sirat tu, dia berjalan tu Nabi kata kalbarq, seperti mana kilat, cepat berjalan sampai tak sedar sampai ujung dah. Dia pula duduk kalih belakang, lagu duduk babai tangan, renyih, pasti selesai. Bila Nabi kata macam tu, Abu Hurairah yang dengar ni dia jadi heran. Abu Hurairah ditanya Nabi, bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barq. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana cara jalan cepat sangat ni, macam mana yang dikatakan kilat memanah, kilat memancang tu, jalan lagu macam mana? Kut Nabi bagi perumpamaan apa-apa. Abu Hurairah ditanya kepada Nabi SAW. Nabi jawab kepada Abu Hurairah, Nabi kata, alam tarau ilal barq kaifa yamur wa yarji' fi tarfati ain. Nabi kata, macam mana hang tengok kilat yang duk atas dunia ni, duk sabung menyambung, duk sambang apa semua ni, macam tu lah orang akan berjalan. Dia main depan mata tu hanya tarfati ain, sekelip mata aja. Dia main hilang, kita nampak cerah tu hilang, macam tu. Begitulah kecepatan orang yang akan berjalan di atas titian sirat tu. Beruntung golongan ni. Kemudian Nabi kata, lepas daripada golongan hak jalan laju macam kilat ni, Nabi kata akan mai pula satu golongan kamar rih, yang akan berjalan seperti mana ribut, angin ribut. Rih makna dia angin ribut hak laju dia mai. Dia mai laju tu, nampaklah cara dia lari tu, dan nampak lagi lah, dan perhati macam mana angin mai tu. Kemudian Nabi kata summa kamarit tair, mai golongan yang selepas daripada tu pula, dia berjalan di atas titian sirat itu seperti mana tair, iaitulah burung yang paling laju terbang. Burung paling laju terbang. Dan lepas daripada tu mai pula golongan, Nabi kata wasyaddir rijal, golongan lelaki hak lari pecut, sen yang beg gabagah kan, hak lari laju ni, jenis lari laju, nampak lari ni, hak ni golongan yang seterusnya. Nabi habang kepada dua orang ni, Huzaifah dan juga Abu Hurairah. Nabi duk habang golongan-golongan ni, ada hak laju, ada yang macam burung, ada yang macam orang berlari dan sebagainya. Nabi kata semua benda yang Tuhan tunjuk ni, tajri bihim a'maluhum, depa lari ni, nak tengok depa lari macam mana di atas titian sirat itu, macam itulah atas dunia ni dengan amal ibadat hak depa buat. Kalau jenis duk gelut, kelang kabut amal ibadat cepat, maka cepatlah dia akan berjalan atas titian sirat. Tapi kalau dia jenis loi, dengar maghrib baru nak gagah waktu tu nak mandi, dengar orang qomat baru nak start motor nak mai, masuk-masuk pun dah tak ada apa dah, orang tahiyat akhir baru dia nak mai. Saya kata kat saya lah, kakak tuan-tuan ni awal kemarin sampai dah, nampak kurang sikit lah kan. Dia macam tu. Nabi kata kalau nak cepat dengan amal ibadat, jangan duk buat lengah-lengah. Dengan semayang jangan duk buat lambat-lambat. Dengan puasa jangan duk buat lambat-lambat. Dengan benda baik ni, kalau kata nak bawa keluar zakat cepat-cepat, jangan duk gagah tunggu, jangan duk timbun. Boleh bawa keluar cepat. Ni jenis amal ibadat ni. Nak tolong orang apa semua, orang minta tolong ni, bersedia untuk kita nak tolong. Kalau kita mampu tolong cepat-cepat. Nabi ajak macam tu. Sebab apa? Bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Kita nak berjalan atas titian sirat tu. Hari ni kita tak nampak, pasal kita lah ni duk sihat elok apa semua. Bila mula sakit, bila tak nampak benda lain nak boleh kita buat, duk nampak akhirat je. Orang duk ajak pergi makan kenuri ke apa ke, orang duk ajak pergi makan angin apa semua, tak mau dah, kata semua-semua tu aku tak mau dah, aku duk nampak aku nak pergi syurga, duk nampak macam tu. Tapi semayang tak pun. Dan wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, Nabi kata aku macam mana sekalipun aku akan duduk dekat titian tu, sebab aku nak tengok umat-umat aku duk lalu ni, aku nak tengok mereka. Nabi tak sampai hati nak pelepas kita pergi. Bukan orang lain, Nabi ni dia tak sampai hati.
sayangnya dia kepada umat dia. Nabi kata, aku duduk tentu ni bukan aku tengok saja, tetapi aku akan membacakan doa, aku akan merayu kepada Allah, Rabbi salim salim. Nabi duk merayu. Bila mai kata umat Nabi ni berjalan atas titian sirat, di mulut Nabi ni, ya Allah salim. Salim ni makna dia selamatkan dia. Kita duk baca tadi lepas semayang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Keselamatan tu, kalau kita nak selamatkan orang, salim makna dia selamatkan dia, selamatkan dia. Di mulut Nabi ni tak lepas-lepas duk sebut benda tu. Nampak kita lalu Nabi duk sebut salim salim salim. Nabi kata, tolong dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah, lepaslah dia ya Allah berjalan atas titian sirat. Seorang umat Nabi akan berjalan. Nabi kata, hatta ta'jiz a'malul ibad, sampailah ada orang yang ajuz. Ajuz ni makna dia lemah dalam amal ibadat dia. Atas dunia ni dia buat lebih kurang dengan semayang dia. Orang duk puasa pun dia pun nampak pagi macam puasa, sehari petang pergi cari plastik hitam apa semua ni. Orang suruh tinggal benda-benda haram ni, dia jadi tak apa nak mau, dia jadi darah daging benda-benda haram ni. Ta'jiz, asal perkataan ajaza, lemah, ajuz, orang yang lemah. Nabi kata, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampailah kawan ni amalan dia ni pun tak boleh nak bantu dia. Dia gagah berjalan juga atas tu, hatta yaji ar-rajul fala yastati'u sayra illa zahfa. Dia pijak-pijak atas titian sirat tu, dia jadi tergeleceh. Amalan tak boleh nak bantu dia, amanah pun atas dunia ni dia seleweng, silaturahim dengan adik-beradik pun dia langsung bergaduh habis semua, tak ada siapa nak tolong dia. Sampai dia nak berjalan tu tak mampu nak berjalan, dia nak jadi tumbang ambing, jatuh. Nabi kata zahfa, sampai dia menyuluk atas titian sirat dah. Dia duk pegang benda tu, duk menyuluk, duk imbang badan dia elok-elok, takut-takut jatuh belah kanan, takut-takut jatuh belah kiri. Nabi kata, wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqatun ma'murah. Nabi kata hak besi tu pun lagu duk mai lagi, duk cakuk, nak cakuk dia. Dia duk elak daripada besi tu, duk pegang, duk elak, pegang elak. Ta'khudhu man umirat bih. Nabi kata, ada orang yang berjalan atas tu yang tidak menyelamatkan dia oleh amalan dia, dia tercakuk dengan besi tu. Nabi kata, famakdushun naj, ada yang sampai besi lekat betul badan, ada sikit amalan dia atas dunia dulu. Walaupun dia tak pernah main surau, tapi ada juga dia bubuh dalam tabung surau RM1 sepanjang umur dia. Hak RM1 itulah bantu dia. Walaupun dia tak semayang, tapi dia bila dengar orang duk baca Quran, orang duk baca semayang ni, dia tinggal kerja dia, tengah duk buat apa dia tinggal kerja. Mungkin ada amalan-amalan hak baik macam tu, yang ikhlas macam tu. Hak itulah yang boleh membantu dia untuk dia nak fight dengan besi hak duk cakuk dia ni. Tapi Nabi kata, walaupun begitu, famakdush, luka pergi habis badan dia ni, bergedabak habis kulit dia ni, besi tu duduk cakak badan dia ni sampai jatuh habis, jatuh dalam neraka jahanam ni, habis hangus, menjerit merong yang duk ada waktu tu. Nabi kata yang paling parah lagi, wa makdusun finnar, besi tu dia cakuk tu kira kena cukup hun dia. Tu bahasa kita, dia rentak pakai lempak masuk bawah tu, tak kata apa. Dan Abu Hurairah dengar macam tu, dia duduk berasa tak sedap, dia duduk berasa panas dada dia, duduk berasa tak syok. Abu Hurairah tulis, dia kata, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih, demi nyawaku yang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah kata, Nabi habaq kepada kami, inna qa'ra jahannam la sab'ina kharifah. Nabi kata, kalau hampa nak tahu, yang dalamnya api neraka jahanam tu adalah sedalam 70 tahun perjalanan. Apa makna dia tuan-tuan? Maknanya dalam. Allah Ta'ala bila dia buat dalam macam tu, kita fikir apa?
ramai yang akan masuk dalam tu. Contoh buat kenduri, abang kat catering berapa orang nak makan ni, kita nak buat 1000 orang makan, jadi masaklah ayam lah apa untuk 1000 orang, takkan nak jamu 10 orang bantu ayah bagaimana? Mesti jamu 1000. Macam tu juga bila Tuhan dia buat satu neraka Jahannam yang 70 tahun punya dalam, agak-agak takkan dia nak masuk seorang dua dalam tu, mesti nak masuk ramai. Yang ni yang paling kita takut. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan memudahkan proses perjalanan akhirat kita. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada hadis ni nak abang apa tuan-tuan sekalian, balasan akhirat yang akan Tuhan sediakan untuk kita semua berdasarkan kepada amal-amal yang kita buat atas dunia ni. Siapa yang banyak buat baik, berbahagialah dia, kerana amalan baik itu akan memudahkan perjalanan dia. Mula daripada dia nak mati, akan Tuhan bagi pemudahkan urusan kematian dia. Sampailah dalam kubur, Tuhan pemudahkan urusan dalam kubur. Sampailah dibangkitkan semula di padang mahsyar, Tuhan pemudahkan padang mahsyar dia. Sampailah kita nak berjalan atas titian sirat, Tuhan akan permudahkan titian sirat kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal atas dunia dia duk gelut buat amalan. Jangan tengok orang. Kalau kita tengok orang tuan-tuan sekalian, kita duduk banding antara amalan kita dengan dia. Dia tu ustaz, kita tengok dia pun buat sikitnya kot, aku ni kira tak ustaz, tak apalah kot, kurang lagi pada dia. Jangan duk bagi ustaz pun belum tentu boleh lepas titian ni. Jangan duk banding. Kita buat kita aja. Kita duk fikir apa? Aku buat untuk aku, bukan untuk orang lain. Sebab amalan ni lah penentu kemudahan kita di akhirat. Yang kedua, kalau kita buat amal soleh banyak-banyak supaya kita mendapat syafaat daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan untuk kita nak dapat syafaat apa tuan-tuan? Perbanyakkan selawat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi yang Nabi tinggal dekat kita. Buatlah kecil-kecil sunnah ni, tetapi berpanjangan istiqamah dengan sunnah baginda Nabi. Kesimpulan yang seterusnya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amat perlukan ketika mana di akhirat nanti. Dan Nabi dia tak pernah tinggal umat dia. Walaupun atas dunia dia bersama dengan umat dia, sampailah ke akhirat nanti dia tetap akan bersama dengan kita. Untungnya kita menjadi umat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan juzuk yang pertama. Kita duduk dalam muka surat 118. Kita masih lagi berada dalam surah Ali Imran. Malam ni kita akan masuk surah surah Ali Imran ayat yang ke-61. Ayat yang ke-61. Orang bagi kain ni kita pakai bahasa gatal lah. Kain guni. Baik. Boleh lah, jumpalah semua 118. Kuliah kita yang lalu pada 1 hari bulan 3 2021 1 bulan 3. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul. Dia mula tu. Betul tak? Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa maksud, maka barang siapa yang lawan berbantah-bantah akan dikau ya Muhammad. Tuan-tuan tulis, dikau tu maksud dia Muhammad. Ayat ni Allah Ta'ala tulis kepada Nabi SAW. Tuhan tuju kepada baginda Nabi. Maka barang siapa yang lawan berbantah-bantah akan dikau ya Muhammad pada kejadian Nabi Isa, daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyu dengan kejadiannya, maka kata olehmu. Tu kita akan sambung lagi. Baik, ayat yang dalam kurungan ni dia nak abang-abang. Sebelum ni kita duk cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Macam mana Nabi Allah Isa dalam pandangan Islam, pandangan kita.
Isa ni, Nabi Allah Isa ni, dia ni manusia macam kita. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada dia beberapa keistimewaan, yang mana keistimewaan Tuhan bagi dekat dia, dia dilahirkan tidak mempunyai bapa, dan dalam keadaan mak dia itu masih lagi perawan, masih lagi anak dara, tidak pernah disentuh oleh siapa-siapa, tapi bila mengandung betul beranak. Yang tu kelebihan Tuhan bagi kepada dia. Dan kelebihan yang lain, dia ni waktu kecil dia boleh bercakap. Dia keluar-keluar dia boleh bercakap. Mana ada budak boleh bercakap? Tapi Tuhan bagi kelebihan kepada dia. Dan kelebihan yang lain Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia dapat menghidupkan orang yang mati. Bila nampak kelebihan yang ada dekat dia ni lah, golongan Bani Israel yang Allah Ta'ala utuskan dia menjadi Nabi kepada mereka, sudah menganggap dia ni adalah orang yang istimewa. Istimewa macam mana? Hak kerja yang boleh menghidupkan dan mematikan ni kerja siapa? Ni adalah kerja Tuhan saja. Maknanya dia pula dilahirkan dalam keadaan tidak berbapa. Jadi siapa pak dia? Mereka sudah angkat Nabi Allah Isa alaihi salam menjadi anak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pak dia tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka sudah kata macam tu. Doktrin ataupun ajaran ni mereka semua beriman. Golongan-golongan Nasrani waktu tu semua beriman, kata Nabi Isa alaihi salam adalah anak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kelebihan yang lain, dia boleh menyembuhkan mata orang yang buta. Sebab zaman Allah Ta'ala utuskan Bani Israel, kita dah cerita dah dulu ni, sebelum PKP ni, tuan-tuan ingat ke tak lagi tau? Nampak lagu tak apa nak ingat walaupun angguk kan? Tak ingat dah. Setiap Nabi yang Allah Ta'ala utuskan tu tuan-tuan, Allah Ta'ala utuskan mengikut adat manusia di saat itu. Macam Nabi SAW, Tuhan utuskan Nabi Muhammad di zaman waktu tu tengah duk terkenal dengan syair-syair Arab ni. Orang kalau dengar syair Arab ni, serupa dengan kita dengar lagu SG Bank kan, duklah kereta dengar lagu kan, dia walaupun kepala tak bergerak tapi kepala lutut dia bergerak kan. Kita duduklah kereta pasang lagu pula, lagu lama-lama pula, dia buat muka tu muka kering tapi kepala lutut bergerak ayat sikit. Tak pun kepala dia angguk kalau dia tak lena kan. Zaman tu kira ni nak menjatuhkan orang dengan syair saja. Guna syair, kawan tu akan jatuh. Orang percaya dengan syair tu. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan Nabi Muhammad dan juga Nabi SAW dibekalkan mu'jizat daripada Al-Quranul Karim. Dengan mu'jizat, dengan kehalusan bahasa dia, dengan keindahan bahasa dia, sampai hak mana syair hadu ada ni semua orang tak dengar lah. Orang duk tengok Quran ni pasal bahasa dia tu cukup indah daripada syair kan. Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, waktu tu sihir banyak. Orang menggunakan sihir, orang gunakan tungkat. Malah orang yang pandai sihir ni akan diberikan pingat oleh raja waktu tu. Ambil main raja dengan raja kan. Satu Nabi Musa alaihi salam, dia diutuskan di saat itu. Allah Ta'ala bekalkan dia juga apa dia? Iaitulah tungkat, yang mana dengan tungkat itulah dia boleh pergi jadi ular yang besar dan makan pergi habis ular-ular tukang-tukang sihir hak raja ambil ni. Yang tu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa. Sama juga pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Zaman ni zaman perubatan ni, orang semua pakat pandai buat berubat. Hak mana demam sikit orang boleh buat berubat, hak mana ada penyakit apa-apa orang boleh buat berubat, hak mana buta apa semua orang boleh buat berubat. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Allah Isa alaihi salam kelebihan tu, mukjizat tu, untuk nak lawan mereka ni yang meletakkan perubatan dan mereka angkuh dengan ilmu perubatan yang ada pada mereka ni. Tuhan bagi Nabi Allah Isa alaihi salam boleh menyembuhkan mata orang yang buta daripada kecil. Dia ni kira sedang-sedang ni buta dah. Bukan buta sebelum tu, tak, daripada kecil ni lahir-lahir tu buta. Allah Ta'ala bagi kat dia, dia boleh menyembuhkan mata yang buta. Orang yang ada penyakit kulit, Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia boleh gabui penyakit kulit tu, hilang kata penyakit tu. Ini perubatan
Dia juga mengambil satu tanah liat, dia kepai-kepai tanah liat apa semua, dia buat bentuk burung, dia embuih di tanah liat tu, burung jadi burung boleh terbang. Oi, hebat ni. Hak mana orang perubatan waktu tu duk kaji-kaji, tak boleh nak bagi hidup tanah liat, nak bagi hidup tak boleh. Dan zaman tu juga Allah Ta'ala utuskan Nabi Allah Isa alaihi salam, sampailah ramai orang beriman kepada Nabi Isa. Dalam-dalam orang yang beriman kepada Nabi Isa, mereka sudah mengangkat Nabi Isa lebih daripada darjat kenabian. Yang ni yang bahaya ni. Yang ni yang Nabi SAW dia sebut dalam sebuah hadis, dia kata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Hampa jangan duk agung-agungkan aku sangat. Nabi tak bagi. Puji Nabi tak apa, tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih puji Nabi. Takut-takut sakit mengangkat Nabi itu ke darjat yang tidak sewajarnya Nabi diangkat. Antara dia apa? Macam mana jadi kat Nabi Isa, dia diangkat menjadi anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang paling kita takut. Baik, kita duk cerita bab tu lah. Bila cerita bab tu, Nabi SAW main, Nabi Muhammad main, Nabi Muhammad dia habang balik, dia perbetul balik cerita yang sebenar. Yang kata Nabi Isa tu siapa? Nabi Isa tu adalah Nabi macam mana Nabi-Nabi yang terdahulu, sama macam Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa tu dia bukan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia cerita macam tu, golongan Bani Israel, golongan Nasrani ni, mereka tak boleh nak terima. Pasal mereka duk beriman, mereka duk percaya kata Nabi Isa itu adalah anak kepada Allah. Tiba-tiba main Nabi Muhammad duk main perabih ataupun duk main duk patahkan hujah dan keimanan mereka yang menyatakan Nabi Isa tu manusia macam kita, cuma Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada dia dan kelebihan kepada dia. Dia bukan anak Allah. Tak boleh terima, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah turun ayat ni. Tuhan kata apa? Tuhan kata, maka barang siapa yang lawan berbantah-bantah akan dikau wahai Muhammad. Pada kejadian Isa, nak cerita bab Nabi Allah Isa itu, daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyu dengan kejadiannya, maka kata olehmu kepada mereka. Bila hang dah bagi hujah dekat mereka dah, hang duk bagi macam-macam dalil kepada mereka yang menyatakan Nabi Isa ni sama macam mana Nabi-Nabi terdahulu. Mereka tak mau pakai juga. Ada jalan yang terakhir. Apa dia? Yang ni, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan olehmu Muhammad, jumpa mereka, habang kat mereka. Apa dia? Ta'alau. Tu tukang baris tu bukan ta'alu. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kata apa? Bila dah depa tak mau dengar, depa ni kalau dalam istilah dia kata apa? Mental block. Mental block ni hang habang bilah macam mana pun dia duk dengar, nampak macam hujah dia kalah pun dia tak nak pakai cakap kita kan kita isu macam-macam tuan-tuan sekalian kan. Dulu isu pakai mask, dulu isu kita buat main kain sejadah di masjid, dulu isu SOP dan apa semua. Orang hak mental block ni tuan-tuan, bila kita duk habang kat dia kata tentang penyakit berjangkit dan apa semua, dia duk dengar tak apa, dia dengar tak apa, tapi dia tak boleh nak terima hujah kita. Dia buat cara dia kan, macam cucuk vaksin apa semua ni kan, minta maaf lah, cerita habis lah kita tak marah kat saya pula kan. Orang duk habang kata vaksin ni apa semua, tak payah kita cerita habis lah macam mana sekalipun. Hak tak mau juga, tu nama dia mental block. Boleh faham tuan sekalian? Guna orang putih sikit kan, saya pun tahu hak dua benda tu lah kan. Bagi biar lagu mana pun dia tetap walaupun dia dengar duk bertengkar dengan kita ni sampai dia pun habis hujah dah, sampai dia pun bunyi yang tu ayat dia pun kita kata ni orang duk abang ni betul ya, lagu tu ya, bukan dia nak percaya kan, dia tak percaya benda tu, balik-balik dia cerita kita mohong tu lah kan. Orang macam ni dia pun tak mau terima juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Nabi SAW, Tuhan kata Muhammad habaq dekat dia kata apa dia ni, mari oleh kamu kami panggil anak-anak kami dan anak-anak kami dan anak-anak kamu dan isteri kami dan isteri kamu dan diri kami dan diri kamu. Kemudian kita bersungguh-sungguh minta doa kepada Allah.
maka kita jadi akan laknat Allah Ta'ala atas segala orang yang dusta dengan kata kita, Allahumma la'an al-kadhiba fi sya'ni Isa. Hai Tuhanku, laknat oleh kamu akan dosa orang yang kejadian pada Isa, dan sungguh telah dipanggil oleh Nabi SAW akan wafdun Najran, itu bahasa Arab, bagi yang demikian itu. Apa yang terakhir tuan-tuan sekalian? Jalan yang terakhir Nabi SAW bila dah habaq dah kat mereka hujah apa semua ni, kata Nabi Isa ni dia bukan anak Allah, semua ni Allah Ta'ala kata kun fayakun apa semua, mereka tak mau nak dengar juga. Bagi jalan terakhir, kata apa? Lah ni hamba bok mai anak bini hamba, kami bok mai anak bini kami, mai kita duduk dalam satu majlis dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa dia apa dia? Hak ni hak kita baca ni, Allahumma la'an al-kadhib fi sya'ni Isa. Ya Allah, turunkan laknat kepada orang yang berbohong di kalangan kami terhadap Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan majlis itulah disebut sebagai majlis mubahalah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Dulu pernah dengar lah isu apa? Isu politik dulu ni kan. Dia ada sumpah mubahalah. Mubahalah ni kita sumpah, kita minta kepada Allah. Kan? Maknanya hang letak ahli keluarga hang letak diri hang, aku letak ahli keluarga aku letak diri aku. Kan? Lah ni hang minta doa kepada Allah, aku pun minta doa kepada Allah. Nak tahu siapa di kalangan kita hak betul ini? Kalau hak salah, Allah Ta'ala nanti akan buat turun bala mereka kita. Tuhan akan melaknat kita. Macam mana nak laknat? Allah Ta'ala saja yang tahu. Berani tak berani? Itu ayat yang terakhir yang diberikan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, rupa-rupanya yang ada di sini kan apa, wafdun Najran ni, iaitulah wafdun tu bahasa Arab, dia maksud dia wakil daripada Najran. Najran ni nama tempat Kristian yang paling ramai sekali, tempat Kristian Ortodok paling ramai sekali tuan-tuan. Macam zaman kita ni di mana? Di Vatican City. Di situlah kalau tuan-tuan tengok yang kata pop dia tu, orang besar Kristian dia tu pakai pun kemai. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi SAW dia kata apa? Dan cerita asbabun nuzul ni, ayat tentang mubahalah, nak berlaku mubahalah ni, Nabi dah ada berhujah dengan mereka tak mau dengar juga. Nabi kata mai, lepas ni hampa mai, hampa bawa mai anak bini hampa semua, hampa bawa mai. Kan duduk dalam satu majlis, dan di situ ada 60 orang. Dalam sebuah hadis kata apa? 60 orang depa mai, 60 orang depa mai kepada Nabi SAW tu dalam keadaan pakaian depa tu pakaian yang sahabat-sahabat Nabi ni tengok lagu mulut duk muncul duk bunyi bunyi lagu tu, sebab kemai cara depa pakai ni. Untuk mana tengok tak macam mana hak Kristian hak ni? Kalau dia pakai jubah dia tu dengan lambang salib dia, dengan ada topi atas kepala tu, nampak kemai, tengok kain dia pun kemai. Kita apa kalau dia turun kot tu lah, jadi begitu kan, dia nak bergulung lidah-lidah kan, dia turun mai. Dan di antara dia ada pembesar yang bernama Al-Aqib ataupun dikenali sebagai Abdul Masih. Dia ni ketua delegasi kepada 60 orang pokok Kristian Najran ni. Dan dan ada juga orang nombor 1 disebut sebagai Sayyidul Aiham. Dia ni orang nombor 1. Dia ni kira kalau dalam kita ni penasihat Kristian terbesar tu. Dan juga ada orang alim, paling alim di kalangan mereka ni, iaitulah bernama Abu Harisah Ibnu Al-Qamah. Yang ni dalam tafsir Ibnu Katsir ada cerita bab ni. Dia ni juga apa nama istilah kita nak bang apa? Dia ni kira serupa dengan agung lah kot kan. Tak kira agung tuan-tuan kata, hai ustaz kata agung Kristian pula mampu saya. Kan bukan yang tu nak. Dia ni orang hebat lah. Maknanya dalam dia turun main, dia orang tak ada nak kata apa. Hak mana jin duk ada ni pakat lari habis pokok ni turun main. Contoh lagu tu lah nak abang kan. Dia turun 60 orang turun nak berjumpa dengan Nabi SAW. Baik. Dan dia kata apa di sini? Dia kata tatkala berhujah mereka itu akan dia pada kejadian Nabi Allah Isa alaihi salam, maka kata mereka itu, hingga kami hendak nazar bahasa Arab, maksud dia fikir pada pekerjaan kami, kemudian kami mari pula
Maka kata orang alim mereka itu yang bernama Abdul Masih, sungguh telah kamu ketahui akan nabinya Muhammad itu, dan tiada mubahalah lawan laknat satu kaum akan seorang nabi melainkan binasa mereka itu. Bila mereka dah turun, mereka dengar hujah daripada Nabi SAW apa semua ni kan, Nabi kata okey, hamba tak orang percaya juga, nanti hamba turun main lain lah ni, kita buat mubahalah, kita buat ni doa laknat ni. Mereka 6 orang 60 orang ni turun-turun main, antara dia mereka diberi nasihat oleh Abdul Masih. Abdul Masih ni orang besar lah, saya sebut tadi ni Al-Aqib nama dia ni. Dia pun lagu kata okey, nak suruh kami main balik tak apa, tunggu sah, kami nak sembang sama-sama kami. Mereka pun sudah sembang sama-sama mereka kata apa? Yang kata Abdul Masih ni, mereka kata hamba kenal tak Muhammad ni? Mereka sudah goyang bahasa kita. Tadi nampak kemai kan, nampak dengan pakai apa semua, masuklah kereta dia, kalau ada kereta lah waktu tu kan, aku duduk sembang, hamba kenal tak Muhammad tu siapa? Dia tu Nabi tu dia. Hamba kenal kan? Sebab dalam kitab Injil menceritakan bahawa akan datang Nabi akhir zaman. Siapa dia? Nabi Muhammad lah. Mereka pun percaya tuan-tuan sekalian, mereka beriman dengan Nabi Muhammad tu. Cuma mereka menyeleweng lah, mereka tak cerita lah kata mereka tu percaya kepada Nabi Muhammad, pasal mereka dah tukar dalam kitab Injil tu, mereka dah cerita kod lain dah. Pasal apa cerita kod lain? Kalau mereka cerita betul, mereka tak boleh nak pakai pakaian kemai tu, tak boleh pakai kain pelikat cap mangga lah. Tuan-tuan sana, kadang-kadang orang tak berani nak cerita benda hak sebenar tu. Pasal apa? Pasal dapat kereta kot kan, duit tiap-tiap bulan punya duk buka ni, dia buka peti sorat, kita je buka peti sorat, bil elektrik. Dia buka peti sorat ni, dia punya duit 100 punya duit terbaik. Takkan dia nak cerita benda hak betul? Cerita benda hak betul pakai duit seduit karat duduk dalam tu. Tentang sana. Jadi golongan-golongan besar ni depa percaya, depa kata lah ni Muhammad duk ajak kita mubahalah. Hampa semua ni percaya kata dia tu adalah Nabi akhir zaman. Jangan duk buat pasal lagi kita duk gagah pi juga, duk gagah suar muka, duk membahalah dengan dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala memperkenankan doa dia, mampu kita. Dia kata betul. Itu bahasa saya, tuan-tuan cerita cari dari mana perkataan mampu, tak ada ni, tak umum pula. Boleh faham? Saya guna ayat ni nak bagi tuan-tuan faham ni. Inilah kata ayat guak tuan saya, pasal dia tulis tahun tu, sampai dah, apa tulis sama kan? Tu dia sampai dah kan, dia tulis kat sembok tu. Sampai dah, saya jogging terkejut, berhenti Zat baca lagu duk yang Arab pula. Tu dia tulis sampai betul ya tulis tu. Betul. Tuan-tuan tahu apa nak angguk siapa tulis? Angkat tangan tengok. Kan ayat tu lah saya guna kan, bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan boleh guna buat muka kata lagu nak kena mengalah dengan kebota, tak faham apa semua lagu ni. Naya dan tentu cerita dah. Okey, baik, kita tulis ayat ni. Maka dia kata apa? Maka tu bahasa Arab, suluh oleh kamu. Suluh ni makna dia sembang bagi elok. Bukan suluh pergi ambil pita selat lebih suluh. Tu bahasa Arab nak kena tahu juga tu. Lagi tuan-tuan balik, rupanya duk suluh kata nak buat apa nama, nak buat apa? Apa dia panggil tengah malam tu duk tahan tak mengelau kan. Duk suluh kata mengelau. Suluh tu rupanya bahasa Arab dia kata. Mampu kita. Suluh tu makna dia salah, asal perkataan buat baik dengan dia. Lah ni macam ni kita pergi sembang elok dengan Muhammad tu. Dia pergi habaq macam tu. Maka suluh oleh kamu, maka sembang elok oleh kamu kepada Nabi Muhammad itu akan laki-laki ini tuan-tuan tulis bawah tu Nabi SAW kan. Dan balik kamu, dia kata gitu, bila hampa dah sembang bagus apa semua, kau tim dengan dia bagus-bagus, apa kata Muhammad kita suruh panjang cerita apa semua kan. Habis tu balik, jangan duk suar muka dah, jangan duk gagah, duk pergi berjalan, duk buka dada dah. Cari kita pasal yang kita kenal kan, macam tu. Yang ni siapa yang habaq tuan-tuan? Orang nombor 1 Najran. Siapa nombor 1 Najran? Orang pembesar kepada Nasrani. Dia sudah habaq kepada 60 orang tadi ni. Kemudian dia kata apa? Maka datang mereka itu akan Nabi. Lepas pada tu dia terus pergi jumpa Nabi SAW. Dan sungguh telah keluar ia, yakni Nabi SAW, dan sertanya adalah Hasan dan Husain. Nabi bawa keluar cucu dia, dan juga Fatimah, Nabi bawa keluar anak dia, dan juga Ali, Nabi bawa keluar menantu dia. Sebab Nabi berjanji dengan mereka tadi ni. Nabi kata kalau hampa mai pula, Nabi kata aku akan bersedia dengan anak-anak aku semua, anak-anak aku. Hampa pun jangan lupa bawa mai anak-anak hamba. Kita berdoa kepada Allah nak tengok siapa betul, siapa yang salah.
Kalau siapa berbohong, dia akan mendapat laknat daripada Allah. Nabi dia standby, dia tak lari walaupun setapak. Dan jadi bila mai hari itu, Nabi sudah sediakan antara dia cucu yang Nabi paling sayang, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi sayang kepada anak dia Fatimah, dan juga Nabi bawa menantu dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi bawa mai. Dan sabda Nabi SAW bagi mereka itu, bagi anak-anak dia tadi ni, hak cucu tadi, Nabi kata kat mereka, apabila aku doa maka aminkan oleh kamu. Nabi habaq kepada Husain, Hasan, Nabi habaq kepada Fatimah, Nabi habaq kepada Ali, hampa lagi kalau hampa dengar Tok Wan berdoa ya, hampa amin ya. Hampa jangan lebih tanya apa dah, Tok Wan berdoa hampa amin. Kan? Tu Nabi sudah habaq kepada ahli keluarga dia. Maka menegah mereka itu, yakni orang-orang Najran. Mereka tegah ni maknanya mereka tak mau lawan, mereka turun main juga. Maka menegah mereka itu daripada lawan berlaknat dan suluh mereka itu atas jizyah. Maknanya mereka sudah pergi jumpa Nabi Muhammad, mereka pergi habaq kata ni, tak payah kot, kan kita doa-doa ni, kata ni teruk doa-doa macam ni, kata. Dan mereka pun huluk jizyah. Jizyah ni apa tuan-tuan? Bayaran yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran Islam. Itu bayaran jizyah. Kan, kalau kita buat sistem pentadbiran Islam, tuan sekalian, kita buat negara Islam, adalah bayaran jizyah tu. Dia tak adalah cukai ni apa semua kan. Lah ni macam-macam cukai. Kan cukai cukai bumbung lah, cukai lampu lah, cukai apa segalanya ada. Ni bayaran jizyah yang dikenakan. Dan baik, dia bermain hadis pula, dia kata apa? Riwayat daripada Abu Nuaim dan daripada Ibnu Abbas berkata ia, jikalau keluar segala mereka yang mubahalah itu, dia kata kalaulah orang-orang mereka itu kembali kepada siapa? Kembali kepada orang Najran tadi ni, orang Kristian tadi. Kalau mereka keluar dan mereka bersedia untuk nak mubahalah dengan Nabi SAW, nescaya kembali mereka itu tiada dapat reta dan juga tiada ahli keluarga mereka. Kalau mereka bawa keluar ahli keluarga, mereka bermubahalah, Allah Ta'ala nanti akan laknat mereka. Balik rumah nanti dengan reta benda mereka akan musnah. Anak keluarga mereka semua akan hancur lebok. Pasal apa? Mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tuan sekalian? Maknanya benarlah Nabi SAW. Dan riwayat yang lain, jika keluar mereka itu, nescaya terbakar mereka itu. Ada riwayat lain pula, Nabi kata apa? Kalau mereka ni mai mubahalah dengan aku, mereka berdoa minta Tuhan laknat siapa yang berbohong ke atas Nabi Isa, Tuhan akan bakar mereka semua. Itulah yang dikatakan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Baik, dalam hadis yang panjang, dia tak ada dalam kitab ni lah. Dalam hadis yang panjang tu nak abang-abang, ni ada sambungan hadis dia tu. Dia berjumpa Nabi Muhammad, lah kali dia bagi jizyah kepada Nabi Muhammad, dan dia minta kepada Nabi Muhammad. Dia minta kepada Muhammad, boleh tak tolong bagi kepada kami satu orang di kalangan sahabat kamu yang paling kemai, yang paling bagus, untuk nak menyelesaikan masalah kami di Najran. Rupanya mereka pada masalah. Masalah apa? Masalah duk berebut reta ni. Sampai pembesar-pembesar ni, orang kuat Kristian hak besar ni pun tak lepas dengan bapak ni kan. Dia bawa keluar golok lah depan dia, bawa keluar apa semua. Dia kata ni, aku ni pembesar kata kira, dia kata lagi golok ni lekat di kepala, baik belah balik kan. Sampai dia tak boleh buat apa, lain kali dia pergi jumpa Nabi Muhammad.